Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Selasa 1 Jun 2021 bersama saya Nurul Hidayah Nawai. Saya Ivan. Kita lihat paparan utama malam ini. Malaysia ulangi gesaan buka akses vaksin kepada semua negara. Semua kilang minuman keras ditutup sepanjang PKP. Malaysia mengulangi gesaan agar akses kepada vaksin COVID-19 diberi kepada semua negara tanpa ada kekangan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan pandemik yang melanda dunia ketika ini dapat ditamatkan sekiranya penduduk sejagat menerima vaksin secepat mungkin. These vaccines must be affordable and accessible to all. We joined the COVAX facility to facilitate the equitable distribution of COVID-19 vaccines globally and commend the WHO for spearheading this effort. I'm delighted to note that Malaysia has started receiving the delivery of the vaccines procured through COVAX. But unlike countries from the West, we have to wait for our supplies initially trickling in, which brings me to this. We can only be safe when everyone is safe. Vaccine equity is still a major issue, and we cannot win this war against the virus unless everyone has equal and rapid access to vaccine. Ujar beliau, Malaysia komited meneruskan penjagaan kesihatan sejaga dengan menyediakan saringan kesihatan dan rawatan tanpa mengira status warga negara. Golongan itu juga menikmati vaksinasi secara percuma. Selain itu, perbelanjaan negara terhadap kemudahan kesihatan dinaikkan kepada 69.3 bilion ringgit, iaitu terbesar dalam sejarah. Ia turut merangkumi pelaburan dalam teknologi vaksinasi. Perdana Menteri menyampaikan ucap tama secara maya pada penutup Perhimpunan Kesihatan Sedunia ke-74 yang berlangsung di Geneva. Dalam ucap tama itu, Tan Sri Muhyiddin turut menyentuh mengenai kesan pandemik COVID-19 terhadap kesihatan mental dan tingkah laku orang ramai. Selain menjejaskan bidang pendidikan, kerjaya dan juga norma sosial, kesannya bakal mengambil masa yang lama untuk keadaan kembali pulih. Secondly, the findings from the Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response has given us clear analysis and recommendation so that together we can make this the last pandemic. While we must commit to taking actions and ensuring multilateral cooperation and commitment to achieve this goal, let us also not forget that the rise in zoonosis and pandemic risk has a direct correlation with transgressions of our planetary boundaries. And our future development must consider the protection and health of our planet. Bagi program vaksinasi, Malaysia berharap dapat meningkatkan pemberian suntikan daripada 100,000 suntikan sehari ketika ini kepada 200,000 sehingga 300,000 suntikan sehari bagi mencapai imuniti keseluruhan pada hujung tahun ini. Sedih dan pilu apabila berpeluang melihat sendiri situasi kritikal pesakit COVID-19 yang sedang bertarung nyawa
di dalam ward COVID-19 Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Sungai Buloh. Di situ jugalah petugas barisan hadapan perubatan berhadapan dan juga bertungkus lumus menerima dan merawat pesakit COVID-19 tanpa memikirkan keperluan diri mereka sendiri. Ya, meski berdepan pelbagai cabaran seperti kekurangan katil dan kelengkapan, pihak hospital sedaya upaya menyediakan ruang dan kelengkapan yang sebaik mungkin. Ya, jadi kita ikuti laporan eksklusif bersama wartawan Mohan Chinasami dari dalam ward berkenaan. Suasana sibuk di Jabatan Kecemasan dan Trauma ini berterusan 24 jam apabila terpaksa menerima pesakit COVID-19 daripada hospital lain atau dari pusat kuarantin untuk proses rawatan. Kebanyakan pesakit yang dimasukkan memerlukan bantuan pernafasan atau bekalan oksigen. Tinjauan kami di ward kritikal ini mendapati kebanyakan pesakit dipantau dengan rapi petugas perubatan. Setiap perubahan yang berlaku perlu dimaklumkan kepada doktor bertugas. Dengan jumlah pesakit COVID-19 yang tinggi diterima oleh Hospital Sungai Buloh iaitu di bahagian unit kecemasan, pihak Hospital Sungai Buloh telah mengambil beberapa pendekatan, antaranya lah pengubahsuaian beberapa lokasi di dalam hospital ini untuk dijadikan sebagai ward pemerhatian dan juga rawatan bagi pesakit COVID-19. Selain itu, kita boleh lihat juga pengorbanan barisan hadapan terutamanya di bahagian unit kecemasan Hospital Sungai Buloh yang terpaksa bertungkus lumus 24 jam bagi membantu menyelamatkan nyawa pesakit COVID-19. Penempatan pesakit COVID-19 dibahagikan kepada dua zon iaitu zon merah dan zon kuning sebagai klasifikasi rawatan yang diperlukan. Sejak kebelakangan ini, sejak yang kes meningkat, kita menerima lebih kurang purata untuk sehari. Zon merah dalam 10 kes ke atas, okey. Dan zon kuning biasanya dalam 70 plus minus, okey. 70 pesakit. Zon kuning, okey, semua kes saya nak emphasize kat sini. Yang datang ke Hospital Sungai Buloh ialah semua pesakit yang memerlukan oksigen, okey. So maksud dia 70 yang di zon kuning semua memakai oksigen. Dan yang di zon merah 10 memang semua yang memerlukan oksigen. Memandangkan tugasan merawat pesakit COVID-19 begitu berisiko, petugas perubatan termasuk doktor, jururawat mahupun pemandu ambulans perlu bersiap siaga bila-bila masa diperlukan. Pakaian PPE menjadi pakaian mereka hampir 24 jam selain perlu mengikut SOP yang ditetapkan. Rasa tanggungjawab mengatasi penat lelah yang tidak mampu mereka ungkapkan. Hanya doa daripada keluarga dan rakyat Malaysia khususnya menjadi penguat semangat mereka untuk terus mengerah tenaga demi menyelamatkan nyawa. Kita pun pohon daripada rakyat Malaysia untuk bantulah kita. Kita tengoklah petugas kesihatan saya ni sangat tenat, sangat memerlukan bantuan semua rakyat Malaysia, masyarakat di luar sana. Ikutlah SOP yang kita sediakan dan lockdownkan diri, bantulah kita. Kita pun dah terpenat kan, kita pun dah memang 1 tahun lebih dah, 1,5 tahun dah kita memang dah lama berjuang tapi tak nampak pun surut dari segi cases. Jangan pandang ringan luahan Dr. Kuldip, luahan petugas barisan hadapan kerana mereka sudah penat demi kesihatan dan keselamatan kita. Kita jaga kita mesti menang. Mohan Chinasami, RTN. Hanya selepas 2 hari kes baru mencatat angka di bawah 7,000 kes, hari ini kes kembali melonjak kepada 7,105 kes. Bagaimanapun, kes sembuh tertinggi juga dicatatkan hari ini dengan seramai 6,083 kes dan kluster harian tertinggi mencatat 27 kluster. Selangor masih menjadi penyumbang utama peningkatan kes dan berikut status harian COVID-19 diikuti statistik mengikut negeri.
ancaman COVID itu benar. Ancaman nyawa juga benar. Kapasiti hospital terhad juga adalah benar. Duduk dalam rumah masing-masing. Jangan keluar mana-mana kalau tak ada apa-apa benda penting. Kita harus bertindak dan harus ambil peduli. Siapa jaga kita? Ini cerita kita bersama saya Nadine Nordin mengupas persoalan ini. Peningkatan kes COVID-19 yang terus membimbangkan malah lebih tragis lagi apabila negara pernah mencatat angka kematian tertinggi iaitu 98 kes pada 29 Mei lepas yang telah memaksa Perintah Kawalan Pergerakan PKP penuh dilaksanakan sekali lagi. Dan tempoh PKP kali ini begitu penting dalam usaha negara kita untuk memutuskan rantaian dan melandaikan lengkuk jangkitan COVID-19. Laporan Farhana Azwani Ismail. Situasi COVID-19 di negara terus mencatatkan peningkatan. Telah melepasi angka 8,000 semalam, jumlah kes baru hari ini melepasi 9,000. Kes jangkitan baru COVID-19 terus menunjukkan peningkatan. Membawa jangkitan wabak dari satu kawasan ke satu kawasan lain tidak akan membantu dalam usaha kita untuk membendung penularan wabak COVID-19. Malah ketidakpatuhan terhadap SOP yang ditetapkan kerajaan antara punca kita sekali lagi diarahkan berkurung dalam fasa PKP 3.0. Tempoh kali ini sangat penting bagi menyelamatkan sistem kesihatan negara yang bakal lumpuh sekiranya peningkatan kes COVID-19 tidak terkawal. Saya menyeru kepada segenap lapisan rakyat Malaysia agar bersama-sama memainkan peranan masing-masing untuk melandaikan lengkuk jangkitan wabak ini. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan agar tidak keluar rumah jika tiada keperluan atau urusan penting. Peningkatan kes COVID-19 di negara ini berlaku sejak 1 April lalu. Minggu epidemiologi yang ke-21 yang berakhir 29 Mei lalu mencatatkan kadar kematian pada paras 0.47% daripada keseluruhan kes jangkitan dilaporkan di negara ini. Pada 29 Mei lalu juga, sebanyak 2,650 kematian kumulatif dilaporkan. Kadar kematian itu mencerminkan 45 orang meninggal dunia bagi setiap 10,000 kes jangkitan dicatatkan dengan purata 64 kes kematian harian. 21% daripada kes-kes baru ini biasanya akan masuk ward. Bayangkan satu kes baru, katalah paling kurang pun ada 5 kontak. Itu paling kurang Selama 14 hari itu yang sebelum dia disahkan positif dia kontak dengan 5 orang. Katalah kes baru itu adalah berjumlah 9,000 sebagaimana baru-baru dilaporkan. Kali dengan 5. So maknanya ada 45,000 kontak yang pasukan kami kena cari dan kena isolatekan dan kena saring. Bayangkan betapa kaki tangan kami di hospital menjaga kes yang masuk ward, di lapangan terbeban dengan kerja-kerja yang berkaitanlah. Penularan COVID-19 dalam komuniti semakin meruncing apabila sejak 1 Mei lalu, 80% kes merupakan kes sporadik yang tidak diketahui punca jangkitan. Ramai yang leka, ramai yang mengambil ringan tentang COVID-19 dan menganggap COVID-19 ini tak wujud. Alright, so itu menyebabkan off guard, maknanya dia hilang kawalan diri. Masalahnya COVID ni terlalu lama. So bila terlalu lama orang semakin leka dan mereka rasa macam senang sebab orang berdekatan tidak kena COVID-19. So bila peristiwa ni berlaku, saya rasa ramai dah terkesan dan juga belajar daripada apa yang dah berlaku sekarang ni. Ramai dah start percaya pada COVID-19, percaya COVID-19 ni wujud dan percaya COVID-19 ni membunuh. Rutin kawalan pergerakan sesuatu yang tidak asing bagi penduduk Malaysia. Kita pernah membuktikan bahawa Malaysia mampu mengawal pandemik COVID-19 dengan mencatatkan sifar kes harian pada gelombang kedua. Kita mungkin belum menang, tetapi kita belum kalah. Jadi sekarang tanggungjawab atas bahu kita semua untuk menjaga diri, keluarga, masyarakat dan negara. Farhana Azwani Ismail, RTM.
Tinjauan kru kami pada hari pertama PKP penuh hari ini mendapati ibu negara kelihatan agak lengang dan keadaan itu secara tidak langsung memperlihatkan pematuhan orang ramai terhadap SOP yang ditetapkan dan hanya menghadkan pergerakan dalam radius 10 km sahaja. Kita ikuti laporan ini. Tinjauan RTM bermula di Kampung Baru yang terletak di tengah-tengah Bandar Raya Kuala Lumpur dan sering menjadi tumpuan aktiviti ekonomi dan sosial. Kebanyakan kedai ditutup, hanya segelintir saja dibuka, iaitu sektor yang dibenarkan seperti kedai makan, dobi dan perkhidmatan perkakasan. Walau hanya dibenarkan keluar berdua, ramai yang masih berhati-hati dengan hanya menjalankan urusan yang penting dan mengikut SOP yang digariskan. Tak ramai orang keluar. Nampak pun orang keluar berdua pun kurang. Walaupun boleh keluar berdua tapi kurang. Sangat-sangat kurang. Tengoklah perniagaan kami daripada pagi tadi. Banyak ni je lah. Selalunya dah separuh. Hari ni banyak lagi. Kena tunggu je lah. Tak boleh buat apalah. Rezeki kalau macam ni je ni lah. Had pergerakan pada radius 10 km juga memungkinkan mereka keluar hanya untuk urusan membeli makanan dan urusan pekerjaan di lokasi paling hampir. Dan pertama saya rasa lebih better kot sebab dia betul-betul lockdown yang ni macam mengurangkan stres sikit sebab kita boleh beli. Daripada yang first kita memang totally duduk rumah, hanya seorang je boleh keluar. So yang ni ada kelonggaran sedikit tapi still kena menjaga SOP semualah. Total so far total lockdown yang hari pertama ni tak ramai orang yang keluar. So saya keluar ni pun untuk beli makanan dan terus balik je. Norma baru ini juga mengubah corak bekerja si penghantar makanan berbanding PKP sebelum ini. Inilah salah satu cara untuk mengekang COVID. Lagi satu, customer pun memahami. Bila kita nak hantar makanan, diorang akan letak macam sangkut barang supaya kita tak bersentuhan. Jadi baguslah kalau customer dengan pihak rider berkomunikasi dan rakyat memahami betapa bahayanya COVID ni. Order ini slow sangatlah. Saya mula tadi daripada pukul 8 pagi, pukul 11 baru masuk. Pukul 11 baru masuk, sampailah sekarang. Baru 4 job. Daripada pukul 8 sampai sekarang ni lah. Lalunya berapa lah? Lalu kalau biasa saya dapat tak banyak lah, dalam 12-13 job macam tu je lah. Untuk lepas duit minyak motor, duit dapur semua je lah. Susulan pengumuman total lockdown fasa pertama yang diumumkan kerajaan, kesedaran orang ramai adalah begitu tinggi untuk tidak keluar rumah. Apa yang penting, mengikuti SOP yang telah digariskan oleh MKN dan juga KKM, dan juga dinasihatkan duduk di rumah bagi menadaikan lekuk jangkitan COVID-19. Ingat, keluar hanya bila perlu. Firdaus Mokhtar, Berita RTM. Individu yang belum memiliki surat kebenaran pergerakan diberi kelonggaran untuk memperolehnya sehingga Jumaat ini. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, peluang itu diberi kerana ada pihak yang belum menerima surat kebenaran terbaharu. Ada yang tak dapat surat, maklum sajalah surat kebenaran ini, ada yang baru dapat tengah hari tadi. Mungkin pada hari ini, besok kita agak longgar sikit daripada surat. Dia boleh guna surat yang sebelum itu, tapi pada hari yang keempat nanti kita nak surat barulah. Tidak boleh guna surat yang lama lagi. Beliau ditemui semasa meninjau sekatan jalan raya di Subang Jaya. Berkuat kuasa serta-merta, semua kilang minuman keras diarah tutup sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Keputusan dibuat berikutan sektor tersebut tidak termasuk dalam kategori keperluan asas. Menurut Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kebenaran beroperasi hanya diberi kepada kilang minuman dan makanan yang melibatkan sektor keperluan asas. Dalam tempoh ini, semua sektor perkilangan diarah tutup kecuali
melalui 12 kategori sektor termasuk aero angkasa, makanan dan minuman, barang penjagaan diri, bahan pencuci serta kesihatan. Menyentuh mengenai bekalan vaksin, Datuk Seri Ismail Sabri berkata syarikat Pharma Niaga dibenar membekalkan vaksin COVID-19 kepada kerajaan negeri dan juga pihak swasta. Kebenaran itu bagi membolehkan proses vaksinasi dilaksana dengan lebih cepat. Saya dah kata tadi bahawa telah mendapat persetujuan daripada pihak kerajaan, jadi Pharma Niaga akan terus menghubungi setiap syarikat-syarikat swasta yang telah pun bersetuju untuk mengambil vaksin daripada Pharma Niaga. Syarikat Pharma Niaga juga sedia meningkatkan perolehan vaksin sehingga 4 juta dos menjelang Ogos. Seterusnya kita ikuti data harian jumlah pemberian vaksin COVID-19 di seluruh negara. Masih ada lebihan peruntukan belanjawan bantu rakyat tangani pandemik dan pulihkan ekonomi. Paparannya seketika nanti, teruskan setia bersama kami di RTM. Aksi Harimau Melaya, kelayakan Piala Dunia FIFA Qatar 2022 dan Piala Asia AFC China 2023. UAE bertemu Malaysia. Dicerdaskan oleh Extra Joss. Jom ngejos, Extra Joss cergas. Baik, kita ke perkembangan ekonomi. Masih terdapat peruntukan belanjawan 2021 melebihi 200 bilion ringgit untuk dibelanjakan bagi tahun ini bagi membantu rakyat Malaysia menangani pandemik COVID-19 serta memacu pemulihan ekonomi. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menjelaskan ini tidak termasuk program pakej rangsangan ekonomi termasuk pemerkasa tambahan yang diumumkan Perdana Menteri baru-baru ini. Datuk Seri Zafrul menjelaskan Parlimen telah meluluskan peruntukan sebanyak 322.5 bilion ringgit di bawah belanjawan 2021. Sehingga hujung April tahun ini, sebanyak 117 bilion telah dibelanjakan. Antara langkah belanjawan 2021 yang masih sedang dilaksanakan untuk manfaat rakyat adalah seperti berikut. Bantuan kebajikan, di mana peruntukan dinaikkan daripada 1.5 bilion ringgit pada tahun 2020 kepada 2.2 bilion ringgit pada tahun 2021. Beliau berkata demikian dalam sidang media secara maya bersama media. Tambahnya, masih banyak program yang sedang dan akan dijalankan mengikut perancangan melibatkan peruntukan lebih 100 bilion ringgit sehingga akhir tahun ini. Langkah diambil Perdana Menteri dan juga Jemaah Menteri untuk menyalurkan 3 bulan gaji bermula Jun ke dalam akaun amanah bencana. Bukti komitmen kerajaan bersama-sama membantu untuk menurunkan keluk penularan wabak COVID-19. Selain menghargai semua pihak yang kekal teguh bersama kerajaan, langkah itu juga merujuk kepada pendekatan whole of government dan juga whole of society dalam memerangi pandemik berkenaan. Bantuan yang kerajaan berikan memang sebaik-baiknya memang ramai rakyat memerlukan. Dengan bantuan untuk teruskan hidup waktu PKP ni memang amat dialukan lah dengan bantuan yang kerajaan beri. Itu memang patutlah memandangkan keadaan ekonomi sekarang dan keadaan kehidupan rakyat yang sekarang sedang tertekan kan. Ada yang ramai tidak boleh bekerja dan kami sebagai peniaga pun memang teruklah
terkesan dengan keadaan PKP sekarang ni. Jadi saya rasa pendekatan yang diambil oleh menteri itu memang patutlah dan sepatut-patutnya lah. It's a very good idea. I think it's good lah. So it can help the people who really going through with financial problem. So it will really helps. Satu orang kata inisiatif yang sangat baik, terbaik untuk rakyat. Ini baru kita katakan orang kata rakyat didahulukan. Seperti mana yang telah diwawarkan. Jadi tindakan yang sebegini dan pengumuman tersebut sedikit dapatlah orang kata meringankan dengan bantuan yang telah dinyatakan oleh PM semalam. Semalam, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan gaji yang tidak diambil akan disumbang ke dalam akaun amanah bencana sebagai membiayai perbelanjaan berkaitan COVID-19. Bukan setakat barisan Kabinet, solidariti penjawat awam dalam mendepani pandemik COVID-19 pula dipaparkan dengan mewajibkan lebih 800,000 penjawat menyumbang kepada akaun amanah bencana bagi tempoh 3 bulan melalui pemotongan allowance. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali bagaimanapun berkata sumbangan dianggarkan berjumlah lebih 30 juta ringgit dan tidak melibatkan petugas barisan hadapan serta penjawat awam grade 1 hingga grade 28. Menerusi satu kenyataan, beliau mengumumkan sebahagian imbuhan tetap keraian bagi pengurusan tertinggi dan grade 44 hingga grade 56 serta imbuhan tetap khidmat awam bagi grade 29 hingga grade 41 akan disumbangkan kepada tabung berkenaan. Penetapan sumbangan berdasarkan grade perkhidmatan itu adalah 50% bagi jawatan utama sektor awam Jusa A ke atas, Jusa B sebanyak 20%, Jusa C 10%, grade 44 hingga 56 5% melibatkan ITK manakala RM10 daripada ITKA bagi grade 29 hingga 41. Bagi penjawat awam sendiri, langkah itu dilihat sebagai satu usaha murni bagi meringankan beban rakyat dan juga kerajaan dalam menangani kesan akibat pandemik COVID-19. Secara tidak langsung memberikan mereka rasa tanggungjawab bersama ke arah memutuskan rantaian wabak berkenaan. Dengan adanya sumbangan macam ni, insya-Allah saya rasa benda tu bolehlah membantu. Bukanlah sebetulnya, tapi mungkinlah dapat mengurangkan sikit beban mereka yang terkesanlah dengan COVID ni. Satu tindakan yang cukup bagus lah. That means ini bermakna kerajaan kita prihatin dengan kesusahan yang dialami oleh rakyat jelata lah. Ini salah satu usaha kerajaan yang didokongi oleh penjawat awam yang antara usaha terbaik lah yang penjawat awam boleh bersolidariti ataupun memberi sokongan kepada kerajaan. Jumlah pun saya rasa tak menjejaskan lah kan jumlah potongan tu, dan yang paling penting ini antara sumbangan daripada kumpulan kelompok penjawat awam untuk sama-sama kerajaan dalam memerangi COVID-19. Bagi saya, kali inilah kita perlu berkorban sedikit. Bukan banyak pun, dia potong pun tak banyak. Dan kita harus membantu kerajaan dalam keadaan yang sukar kepada kali ini. Bagi saya, benda ini sebagai satu charity lah, kebajikan kan. Jadi sambil-sambil kita nak membantu meringankan bebanan golongan-golongan yang susah. Bagus juga sebab pemotongan ini pun tak banyak dan saya rasa ini bukanlah satu beban. Berita perdana kita teruskan dengan segmen sukan. Ya, kita bersama rakan penyampai Nazri Fahmi. Silakan Nazri. Diungkul sertai Harimau Malayang, UAE lebih berwaspada. Status tuan rumah Copa America kini butuh Kamila. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Dimulakan dengan perkembangan sukan berbasikal. Susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 yang diumumkan kerajaan buka kuasa hari ini sehingga 14 Jun, Bintang Berbasikal Negara Azul Hasni Awam menyuruh semua rakyat Malaysia
terutama peminat sukan berbasikal agak akur dengan arahan pihak berkuasa dalam usaha memutuskan rantaian virus COVID-19. Jelas beliau untuk kekal aktif dalam sukan seperti berjoging dan bersenam di kawasan kediaman merupakan salah satu pilihan yang ada. Assalamualaikum, hai semua. Saya tahu kawan-kawan di Malaysia akan berada dalam perintah kawalan pergerakan yang lebih ketat mulai hari ini iaitu 1 hingga 14 Jun 2021. Ianya perlu supaya kita dapat putuskan rantaian penularan COVID-19. Jadi, kita kena kekal berada di rumah melainkan ada urusan penting seperti mana yang dibenarkan. Apapun, kesihatan dan kecergasan perlu dijaga. Saya tahu ramai yang minat sukan berbasikal, apatah lagi saya kan. Tapi dalam tempoh ini, kita perlu akur supaya pergerakan boleh dikawal. Jadi, memadai untuk kita kekal aktif dengan jogging dan senaman di sekitar kawasan kediaman kita. Kalau rasa gatal sangat kaki nak kayuh tu, saya sarankan anda berkayuh di rumah menggunakan trainer. Beliau berkata demikian melalui satu hantaran video dalam Instagram biliknya. Berita gembira menjelang aksi kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM secara rasmi memperkenalkan pemain berdarah campuran Malaysia Belgium, Dion Kuls sebagai pemain ke-26 dalam skuad Harimau Malaya bagi kempen kelayakan di Dubai. Pengumuman rasmi tersebut dibuat melalui media sosial rasmi FAM pada awal pagi tadi. Dalam satu kenyataan, Setiausaha Agung FAM Stewart Ramalingam berkata pemain tersebut telah menyatakan minat dan bersetuju untuk mewakili Malaysia di peringkat senior. Biarpun telah mewakili Belgium bagi skuad B18, B19 dan B21, namun Dion Kuls masih layak menyarung jersey Harimau Malaya selain perlu mendapatkan kelulusan jawatankuasa status pemain FIFA dengan syarat beliau tidak pernah beraksi bersama skuad senior Belgium. Syarat lain juga telah dipenuhi apabila beliau lahir di Malaysia dan ibunya juga merupakan warga negara Malaysia. Selepas mendapat kelulusan FIFA, FAM terus mendaftarkan nama Dion Kuls dalam senarai awal pendaftaran pemain bagi kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 sebelum mengumumkannya sebagai pemain Harimau Malaya. Sementara itu, pengendali skuad Harimau Malaya, Tan Cheng Ho ternyata gembira dengan kehadiran Dion Kuls. Dalam masa sama, beliau menuntut pemain itu segera mendapatkan keserasian sebelum kempen kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 bermula. Kita harap dengan kemasukan Dion Kuls ini dapat sedikit kestabilan dalam pasukan kita lah. Of course, kita masih perlukan dia bermain sebagai satu pasukan dan bekerjasama sebagai satu pasukan. Yang penting dia boleh ikut segala taktikal atau disiplin pasukan. Ya. Tegas Cheng Ho, Dion berpotensi bermain di beberapa posisi, namun keutamaan adalah di bahagian pertahanan. Untuk skuad kebangsaan kali ini kemungkinan kita akan letak dia di bahagian tengah pertahanan kerana kita tahu selepas Syahrul Saad dapat kecederaan, kita agak risau juga posisi tersebut dan dua game yang lepas kita dibolosi gol bukan 100% di pasal pertahanan. Kita perlukan kestabilan atau sesiapa yang boleh isi kekosongan tersebutlah. Kelebihan fizikal yang dimiliki pemain tersebut juga mampu memberikan impak positif kepada Harimau Malaya dalam kempen kelayakan di Dubai. Dalam perkembangan sama, penjaga gol Harimau Malaya Farizal Marlias menyeru rakan sepasukan agar segera mempertingkatkan keserasian di bahagian pertahanan menjelang perlawanan menentang UAE Jumaat ini. Tegas beliau fokus sepenuhnya juga harus diberikan kepada penyerang lawan Ali Mokbut yang dianggap berbahaya. Jelas Farizal Marlias ketika ini pemain-pemain Harimau Malaya dilihat cukup bermotivasi dan serasi untuk berdepan UAE. Namun sebagai benteng terakhir pasukan, beliau mahu semua rakan-rakan menggandakan usaha dalam mengekang jentera serangan UAE. Kita perlu lebih disiplin lah dari segi defending dan itu ialah yang kita perlu terapkan untuk game akan datang, kerana apabila half chance dia akan beliau boleh menjaringkan gol. Jadi
Untuk saya juga, saya harus prepare dari segi benda-benda karya macam tu lah. Dalam pada itu, beliau melihat kehadiran Dion Kools yang mempunyai reputasi hebat bermain di Liga Eropah dapat dimanfaatkan oleh Harimau Malaya ketika menentang UAE. Saya mengharapkan pengalaman itu dapat dikongsi ataupun diterapkan dalam tim kita, dan saya percaya kehadiran beliau dapat orang kata mengukuhkan lagi lah tim kita. Jangan pandang mudah Malaysia. Itu tegas pemain pertahanan Emirat Arab Bersatu UAE Yusof Jabir menjelang perlawanan pada Jumaat ini. Menurut pemain tersebut, Harimau Malaya tetap mempunyai kelebihan tersendiri dan perlu dihormati. Jelas Yusof menerusi portal rasmi Persatuan Bola Sepak UAE pada hari ini, aksi menentang Malaysia amat penting kerana apa saja boleh berlaku ketika perlawanan pembuka tirai kempen kelayakan Piala Dunia 2022 Piala Asia 2023. Tambah pemain itu, meskipun skuad UAE memperoleh keputusan yang memberansangkan pada dua aksi terakhir menentang India dan Jordan, namun mereka tetap perlu berwaspada ancaman skuad bimbingan Tan Cheng Ho. Skuad UAE bakal melayan kunjungan Malaysia bagi permulaan kempen pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2022 Piala Asia 2023 pada 4 Jun ini. Selepas aksi menentang UAE, Malaysia bakal bertemu Vietnam pada 11 Jun dan Thailand pada 15 Jun di Dubai. Sepanjang kejohanan berlangsung, tuan rumah turut memaklumkan hanya 30% penonton sahaja yang dibenarkan untuk memasuki stadion. Perkembangan Liga Malaysia, Selangor FC kini boleh menarik nafas lega kerana masih boleh meneruskan latihan ketika tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ia sekaligus dapat mempersiapkan pasukan bagi menghadapi baki saingan Liga Super yang bakal bersambung nanti. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Selangor FC, Dr. Johan Kamal Hamidun, memaklumkan pasukan bakal memulakan latihan secara kem berpusat pada 7 Jun ini selaras dengan kebenaran diberikan oleh Malaysian Football League MFL menerusi pihak kerajaan. Saya bergembira dengan berita ini dan kita akan memastikan yang kita mengambil peluang ini dengan baik di samping menjaga SOP supaya kita dapat terus melindungi pasukan-pasukan bola sepak daripada ancaman COVID dan juga COVID-19 lah. Yes. Kita insyaAllah akan menjalankan camp-based training dalam masa terdekat. InsyaAllah pasukan Liga Perdana Selangor 2 akan memulakan camp-based training pada minggu ini selepas setelah kita menjalankan SOP seperti PCR dan juga penyediaan tempat-tempat latihan dan juga penginapan. Untuk Selangor 1 ataupun pasukan utama, kita akan memulakan camp-based training insyaAllah pada Isnin hadapan. Katanya status penginapan serta tempat latihan berpusat masih dalam perbincangan dan akan diumumkan dalam masa terdekat. Jendela perpindahan kedua pemain bagi saingan Liga Malaysia sudah pun berakhir hari ini. Tanpa khidmat pemain import serta pemain tempatan baharu, PJCT FC terus bersedia mengharungi baki 9 perlawanan Liga Super musim 2021 dengan barisan pemain yang sedia ada. Menurut Ketua Jurulatihnya P. Maniam, semua pemain yang ada masih dianggap terbaik bagi menghadapi semua cabaran. P. Maniam juga mengesahkan hasrat mereka untuk membawa masuk penyerang Johor Darul Takzim JDT, Hazwan Bakri tidak kesampaian kerana pemain itu ingin kekal bersama pasukannya. Bid already dah berakhir, so saya agak begitu confident lah dengan pemain-pemain yang ada sekarang ini, dan juga kita telah mengambil 2 pemain dari Piala Presiden untuk menyesuaikan diri ataupun dengan latihan dalam Super League. So mereka akan bersama dengan kita dan start training lah untuk camp based training ni. Kita telah proof lah sebab kita pada awal-awal pasukan-pasukan lain begitu confident mereka boleh menang dengan perlawanan kita, maybe mereka boleh menjaringkan 3-4 gol, tapi dengan pemain-pemain yang ada yang telah bermain, kita telah membuktikan bahawa kita bermain dengan begitu bagus lah. Dalam pada itu, Maniam juga meluahkan rasa gembira kerana pasukannya memperoleh kebenaran berlatih semula secara berpusat susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan.
Saudara muslimin dan muslimat, sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menekan solat fardu isyak. Kita balik pula ke perkembangan seterusnya. Unik dan tersendiri. Itu yang dilakukan oleh Kelantan United FC KUFC apabila membuka talian hotline dan pusat pemantauan COVID-19 mereka sendiri. Ia bertujuan memantau serta menerima laporan berhubung pandemik tersebut dalam kalangan pegawai, jurulatih dan pemain pasukan berkenaan. Pengarah Eksekutif KUFC Sdn Bhd Anas Karimi Ahmad Thani berkata pihaknya menitik beratkan keselamatan pemain dan pegawai pasukan ketika jangkitan virus tersebut semakin menular di Kelantan dan Malaysia amnya. Inisiatif itu memudahkan KUFC menyalurkan bahan atau maklumat segera daripada Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Kementerian Belia dan Sukan KBS, Majlis Keselamatan Negara MKN serta Kementerian Kesihatan Malaysia KKM kepada semua pihak di KUFC. Dalam pada masa yang sama, langkah itu juga memudahkan pihaknya untuk menyalurkan bantuan jika perlu selain dapat merujuk kepada pihak berkuasa tempatan untuk tindakan susulan. Edisi Sukan 1 Jun berakhir di sini. Terus kekal aktif dan teruskan kesetiaan anda bersama kami di RTM. Saya Nazif Fahmi Syukri. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Yang dinantikan kini bertanda. 12 pasukan kini bersedia dengan semangat dan rencana baru di dada. Enam belas pesawat tentera udara China dikesan melakukan penerbangan mencurigakan di ruang udara zon maritim Malaysia di Kota Kinabalu, Sabah. Menurut Panglima Tentera Udara Tan Sri Akbar Abdul Samad, insiden merupakan cubaan mengancam kedaulatan negara. Insiden tersebut dikesan radar Pusat Pertahanan Udara Sarawak pada 11.53 pagi semalam. Ekoran itu, pesawat Hawk 208 dari Pangkalan Udara Labuan diletak dalam keadaan siap siaga. Beberapa percubaan untuk mengarahkan pesawat berpatah balik turut dilakukan. Keengganan mereka memaksa pesawat pemintas digerakkan. Semakan mendapati pesawat tentera China itu merupakan pengangkut strategik yang berupaya melaksanakan pelbagai misi. Pengerusi Pro Keadilan Sarawak Iswadi Moni didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tuduhan menghina Yang di-Pertuan Agong. Iswadi 44 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Dia didakwa mengeluarkan kenyataan menghina melalui Facebook miliknya, Iswadi Moni Official. Dia menyebut perkataan menghasut dan mempunyai kecenderungan mendatangkan penghinaan terhadap Yang di-Pertuan Agong. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 4-1A Akta Hasutan 1948. Jika sabit kesalahan, boleh didenda sehingga RM5,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Mahkamah bagaimanapun membenarkan Iswadi diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin. Kes akan disebut semula 2 Ogos nanti. Satu daripada 6 lorong tikus di sempadan Kelantan Pahang yang ditutup, pihak berkuasa dikesan cuba diceroboh. Tindakan itu dipercayai dibuat bagi membolehkan mereka rentas negeri secara haram. Menurut Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintenden Sik Chun Fu, penceroboh dipercayai menimbus semula lubang yang digali untuk membolehkan kenderaan melalui jalan berkenaan. Daripada 6, terdapat 1 cubaan untuk menimbus semula. Walau bagaimanapun laluan tersebut gagal juga ditembusi disebabkan lecaklah. Dan untuk makluman juga, kita juga telah membuat barrier di Taman Rusa di daerah Gua Musang.
Ini bermaksud kita menutup 100% laluan tikus yang berada di Gua Musang. Dan pihak polis mengharapkan masyarakat patuh kepada arahan SOP yang telah dikeluarkan dan melalui SDI yang telah kita lakukan demi kebaikan bersama. Bagi mengelak insiden sama berulang, penguatkuasaan di sempadan negeri terbabit turut dipertingkat. Seramai 960 penggiat muzik tanah air menerima manfaat dana kandungan digital muzik DKD Music untuk program hiburan dari rumah tahun 2021. DKD Music berjumlah 6 juta ringgit disediakan Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Menterinya Datuk Saifuddin Abdullah dalam satu kenyataan media menjelaskan dana tersebut melibatkan penyertaan daripada artis rakaman lama dan baharu, penyanyi dan pemuzik kelab hiburan, penyanyi dan pemuzik baskers, ahli kumpulan nasyid dan lain-lain. DKD Music antara dana yang diperuntukkan di bawah inisiatif Pakej Rangsangan Industri Kreatif Malaysia Prisma bagi memastikan kelangsungan penggiat industri kreatif negara. Dan tambah beliau, bagi memastikan pelaksanaan dana yang telus, KKMM turut melibatkan penggiat industri muzik dan ahli akademik sebagai panel dalam jawatankuasa penilaian teknikal, pelulus dan pemilihan artis. Usaha juga akan dilipat gandakan bagi membantu meringankan penggiat seni yang terjejas akibat PKP. Pasangan suami isteri dicekup kerana disyaki terlibat eksploitasi kanak-kanak. 16 anak yatim dipercayai menjadi mangsa mereka sejak 4 tahun lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Brickfields, ACP Anwar Omar, mangsa merupakan penghuni sebuah rumah anak yatim di Kulim Kedah. Mereka dibawa suspek yang berusia 54 dan 55 tahun untuk tinggal bersama sejak 2017. Dan sejak itu mereka dijadikan buruh dan diarah melakukan kerja setiap masa. Kegiatan terbongkar selepas 14 kanak-kanak itu berjaya melarikan diri dan membuat laporan polis. 5 kanak-kanak berusia antara 8 hingga 17 tahun dipercayai mangsa pemerdagangan orang berjaya diselamatkan. Kes dirujuk mengikut Akta Anti Pemerdagangan Orang 2007. Gawai Kitai Datai Baru harap terus mujur dalam pengawal di kerja. Terima kasih bagi petara, laba udah beri rezeki, serta berkat ke tahun tu. Ingat atur perintah sepemajai PKP Gawai, anang bergelumuk berbalamayu, hendak tahu ngabang ngagai pangan diri. Nyaga diri, nyaga semua orang. Seruran nitih ke SOP PKP ngau cara penghidup baru, nyemak palsu dari rumah, kena sekabung hidung ngau mulut. Ingat, jaga takah antara pangan diri. Ngajih ke Kitai bertuah berlimpah, semampai berjaga ke pengerai ngau pengelikun diri. Bergempuang Kitai munas ke penyakit COVID-19. Anang takut bertujuk vaksin ke terabai pengerai Kitai. Gayu guru gerai nyamai, lantang senang, celap lindap, nguan menua. Konsep bekerja dari rumah tidak semudah yang disangka, lebih-lebih lagi bagi mereka yang mempunyai anak kecil. Sebuah video tular merakam aksi dua beradik ini mengganggu bapanya yang sedang bermusyarat secara maya. Masing-masing mengadu mengenai sebuah peranti elektronik mereka dan keadaan menjadi tidak terkawal apabila kedua-duanya mulai meragam. Kemudian, kemuncaknya si abang bertindak menamatkan musyarat maya terbabit bagi mendapatkan perhatian penuh bapanya.
Cahaya hijau dirakam seorang jurugambar Gunarto Song berdekatan Gunung Merapi di Yogyakarta, Indonesia. Kejadian dirakam Khamis lalu sekitar jam 11 malam. Penyelidik Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Andi Pangirang memaklumkan cahaya hijau itu dipercayai ada kaitan dengan fenomena hujan meteor. Fenomena tersebut disahkan menerusi rakaman kamera litar tertutup dari Merapi dan Pos Kali Tengah Kidul. Dan ini sekeping gambar hitam putih yang dakwa memaparkan anggota badan makhluk asing dilelong dengan harga £700,000. Makhluk tersebut didakwa ditangkap dari sebuah UFO yang terlepas di Roswell, New Mexico pada 1947 sebelum didedah kerajaan Amerika Syarikat secara rahsia. Menerusi gambar yang siap dibingkaikan itu, kelihatan imej kaki makhluk aneh itu yang luka, berkepala besar dan botak serta perut yang buncit. Video didakwa prosedur bedah siasat makhluk asing pernah tular pada 1995. Warganet digemparkan dengan sebuah video kelibat lembaga kecil memakai jubah dan serban putih di hadapan sebuah masjid. Rakaman kamera ini diambil oleh sebuah kenderaan yang melalui kawasan masjid kongsi di balik Pulau Pinang Jumaat lalu. Tidak pasti sama ada ia manusia atau susuk misteri, namun ada yang mendakwa ia sebenarnya sebuah patung yang sengaja ditinggalkan pihak tidak bertanggungjawab. Berita Perdana edisi 1 Jun berakhir di sini. Pastikan anda terus patuhi SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Dan juga buat warga tentera udara Diraja Malaysia, kami mengucapkan selamat menyambut hari ulang tahun TUDM ke-63. Terima kasih atas jasa semua kerana telah melindungi kedaulatan dan keselamatan ruang angkasa negara. Dengan ini, Assalamualaikum. Salam sejahtera.